Selamat pagi murid-murid. Hai, apa khabar? Kembali lagi belajar bersama saya, Cikgu Stella, Cikgu Matematik anda. Hari ini kita akan belajar nombor dan operasi dengan subtopik iaitu nombor hingga 7 digit. Baik, adakah anda semua bersedia? Okey, untuk hari ini, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid mesti boleh membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 7 digit dalam perpuluhan juta yang melibatkan situasi harian. Yang kedua, murid boleh membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 7 digit juga dalam pecahan juta. Tadi perpuluhan dan sekarang ialah juta. Dan yang ketiga, murid boleh menukar nombor perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. Okey, baik. Ini kita mulakan dengan eksplorasi nombor 7 digit. Okey, di sini diberikan satu data murid pada 31 Ogos 2014. Merekodkan jumlah murid sekolah rendah, 2,708,211. Jadi, ini dalam bentuk angka. Ya. Yang ni yang ditulis di sini bila diminta tulis dalam perkataan. Okey, jadi murid kena eja lah ya. Jadi untuk melihat nombor itu, kalau tengok 7 digit ni maksudnya ada 7 digit nombor. Okey. Tengok dekat sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Bila sampai 7 digit bermaksud nilai tempat yang paling tinggi ataupun dia mencapai nilai tempat juta. Jadi 7 digit ni adalah nombor sehingga juta. Ya? Juta. Jadi, lagi satu, kalau perasan, di sini ditulis setiap nombor itu dia ada kumpulan. 3. Dekat sini ada 3 digit nombor, di sini ada 3 digit nombor, di sini ada 1 digit nombor. Jadi yang 3, 3, 6 ke 7. Mesti ada jarak, ya, ada jaraknya. Jadi di sini kita tengok ada nilai tempat yang pertama paling hujung sebelah kanan adalah sum. Okey, 10, kemudian selepas 10 tempat kosong ni kita namakan nilai tempat ratus. Kemudian ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Itu adalah nilai tempat untuk digit. Bila diminta, apakah nilai tempat untuk digit 7? Jadi murid kena tulis ni lah, ratus ribu. Ya? Nilai tempat maksudnya tempat digit itu berada. Okey? Okey. Seterusnya, bila dia minta nilai digit. Okey, tempat tadi kita dah tahu tempat-tempat ya. Nilai digit, nilai untuk digit tersebut. Contoh, digit 2 ni adalah 2 juta. Jadi murid jangan tulis perkataan juta. Tetapi, ingat, juta sampai 7 digit. Jadi ambil 2, kemudian yang belakang ni, yang lagi 6, jadikan dia sifar. Jadi semua ada 7 digit. Ya? Juta ada 7 digit, ratus ribu ada 6 digit, 10,000 ada 5 digit nombor, ribu ada 4 digit, ratus mesti ada 3 digit, 10 ada 2 digit dan ada 1 digit. Okey, jadi nilai digit adalah nilai bagi digit yang dimaksudkan. Contoh 2 di sini, 2 yang terletak dekat juta. Jadi murid kena tulis 2 sifar. Mesti semuanya ada 7 digit. Ya? Mesti ada 7 digit. Kemudian, Kemudian, ratus ribu ada
6 digit. Sama juga. Okey, 100,000 ada 6 digit. 10,000. Okey, di sini 10,000 adalah sifar. Jadi, walaupun dia 10,000, murid perlu hanya menulis sifar sahaja. Ya, satu sifar. Jangan tulis 10,000 kan ada berapa tadi? Cikgu Stella cakap 5 digit kan? Jadi, murid pun mulalah tulis sifar. Ini 6 dah. Kurangkan 1. 5 digit. Tak boleh. Ini tak boleh. Kalau sebab dia ada banyak sifar. Satu sifar sahaja kalau dia sifar lah. Okey. 8,000. 8 ni adalah di ribu. Jadi 8 sifar-sifar. Mesti ada 4 digit. Okey. 100, 200. 10. Okey. 1 ni adalah di puluh. 10 mesti ada 2 digit. Jadi nombor 1 dan 1 sifar. Ya. Macam itulah. Dan bila sah, 1 digit sahaja. Jadi 1 sajalah. Tak perlu ada sifar di belakang. Okey. Baik. Kita seterusnya, itu tadi kita dah belajar nilai tempat dan nilai digit. Untuk digit dalam nombor. Ya. Sekarang, okey. Kita nak belajar cerakinkan. Okey. Jadi di sini dia berikan nombor yang berbeza. Dia berikan nombor untuk murid lelaki. Bilangan untuk murid lelaki. Bila cerakin, ada 2 bentuk. Iaitu, kita boleh cerakin mengikut. Okey, cerakin. Cerakinkan mengikut nilai tempat. Okey. Satu lagi, cerakinkan mengikut nilai digit. Tadi jadi murid perlu tahu pasal nilai tempat ni ya, dan nilai digit tu. Sebab bila cerakin maksudnya cerai. Kita asing-asingkan. Okey, asing-asingkan. Jadi kalau kita ada nombor seperti ini, bila kita hendak mencerakinkan dia, kita ambil lah. Yang sekarang ni dia mengikut nilai tempat. Ya, nilai tempat. Jadi 1, tempat dia tu 1 apa? Juta. Letaklah 1 juta. Tambah 3. Terusnya digit 3. 3 tu apa? Tempat dia. 100,000. Tambah. Seterusnya nombor 9. Digit 9. 9 tu tempatnya apa? 10,000. Kemudian 1. 1 tu tempat dia apa? 1 tu 1,000. 780. Dimasak. Okey, nombor di setiap digit tu tuliskan. Lepas tu di belakang dia tu adalah nilai tempat. Okey. Macam tadilah 2 juta tambah 700,000 tambah 50,000 tambah 8,000. Sama macam tadi ni. Ini kalau digit yang nombor yang ni, okey, bila kita cerakinkan mengikut nilai tempat, dia akan jadi 2 juta tambah ni kan, 700,000 kan? 700,000. Macam itulah. Ya, kena cerakinkan mengikut nilai tempat. Okey, boleh juga kita nak cerakinkan mengikut nilai digit. Macam mana nilai digit tadi tu? Yang ni. Jadi kalau contoh murid dah tahu 2 juta tu ada 7 digit. Okey, untuk yang ni ya, maksudnya 2 juta. Juta ada 7 digit. Selepas 2, semua akan jadi sifar. Jadi 6 sifar dia. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 700,000. 7 ambil, 100,000 ni ada 6 digit. Jadi digit 7 dah ada, maksudnya ada 5 lagi yang sifar. Murid kena buat macam ni lah. Ya, dan seterusnya sehingga 1. Dekat sini dia ada nombor yang berbeza. Jadi murid perlu asingkan. Contoh ya, saya bagi ya. 1 ni 1 juta. Jadi belakang ni kosongkan. 300,000. Jadi saya akan kosongkan belakang ni. Saya ambil 3, kosongkan belakang ni. 1, ambil 1. Kemudian belakang semua tu kosongkan. 10,000. 6,000. 420 dan 6. Okey. Jadi bila saya nak bentukkan dalam bentuk tambah ni, okey, jadi cikgu akan buat 1,
316,426 ni. Bila saya nak buat cerakinkan, saya masukkan yang ni, yang semua ni. Ya. 1 juta. Okey. Tambah 300,000. Tambah 10,000. Tambah 6,000. Tambah berapa tu? 400 tambah 20 tambah 6. Inilah cara dia untuk nilai digit. Nampak tak nilai digit ni semua nombor sahaja. Kalau nilai tempat tu, depan tu nombor, belakang tu tempat. Okey? Senang kan? Okey. Seterusnya kita akan belajar bundar kepada ratus ribu. Okey. Yang ketiga. Tadi yang pertama kita belajar nilai di tempat, nilai digit. Yang kedua kita belajar cerakinkan. Yang ketiga kita akan lihat macam mana kita nak bundarkan kepada ratus ribu. Okey, terdekat. Okey, bagi nombor ini, okey. Bila dia kata bundarkan kepada ratus ribu, murid kena tahu siapa berada di tempat ratus ribu. 10, ratus ribu, 10,000, ratus ribu. Jadi nombor 3 ni adalah berada di ratus ribu. Jadi kita akan gariskan nombor 3 ni. Okey. Dan murid perlu perhatikan nombor di sebelah kanan dia, iaitu digit 1 ni. Perhatikan digit 1 ni. Okey, kita ada belajar dulu masa belajar awak tahun 2 sehingga tahun 6 ya. Kita biasa dah buat bundarkan kan. Bundarkan ni kita akan lihat nombor di sebelah kanan tu. Ada tak dia berada di kalangan kumpulan ini? Sifar 1, 2, 3, 4 yang kita nak bundar tu akan kekal. Okey. 5, 6, 7, 8, 9 yang kita nak bundar tu akan bertambah 1. Okey. Boleh faham Maksudnya, tengok sebelah kanan ni, nombor digit 1 ni, okey, oleh kerana dia digit 1, dia kata kekal. Bermaksud, bila kita bundarkan nombor 1,316,426 ni, dia akan menjadi 1,300,000. Sebab dia nak 100,000. Okey, jadi belakang ni menjadi 100,000. 300,000. Okey, jadi itu untuk bundar. Contohlah, katakan, okey, kita gunakan nombor yang ni. 1,391,785. Ini contoh ya. Kita nak bundarkan kepada ratus ribu terdekat. Okey, ratus ribu dia 3. Betul? Okey. Jadi, apakah nombor di sebelah kanan dia? Tengok sebelah kanan dia. 9. 9 di sini. Dia kata akan bertambah 1. Siapa yang bertambah 1 tu? Yang ratus ribu tadi tu. Yang 3 ni akan bertambah 1. Bukan yang 9 tu. Yang ratus ribu. Jadi juta tu kekal. Ratus ribu ni akan bertambah 1 menjadi 4. Ya? Yang belakang ni akan menjadi sifar. So kita nak ratus ribu kan? So itulah sebabnya kita ada 400,000. 1,400,000. Jadi kalau kita nak untuk soalan untuk nombor ni 1,391,785 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 1,400,000. Okey, sebab 9 ni lebih besar akan bertambah 1. Tadi digit 1 di sebelah kanan ni bermaksud ratus ribu tu kekal 3. Okey, boleh faham? Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham di rumah ya. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, oleh kerana 1,300,000 ni, dia kata boleh ditulis dan disebut sebagai 1.3 juta. Okey, macam mana saya nak buat ni?
Sebab 1 juta, okey, cikgu tulis dekat atas ni lah ya. 1,300,000. Okey. Juga cikgu boleh letakkan nombor perpuluhan. Bila saya dah letak nombor perpuluhan, kalau saya tambah perpuluhan, okey, yang belakang ni tak payah dah. Dan kita hanya gunakan nama nilai tempat yang paling besar, iaitu juta. 1,3 juta. 1,3 juta bermaksud 1,300,000. Maksudnya sama. Kalau cikgu letak 1,300,000 dan 1,3 juta, itu sama sahaja. Dan satu lagi bentuk yang kita boleh tulis, okey, 1,300,000 ini kita juga boleh tulis dalam bentuk pecahan. Pecahan bercampur. Okey, jadi tapi pecahan bercampur ni, yang ni 1, 3, mana dia? Ya. Okey. Yang di bawah ni. Okey, nampak ni yang cikgu bulatkan ni. 1/3/10 juta. Macam mana 1/3/10 juta tu? Okey, nanti cikgu akan terangkan. Okey, macam mana kita nak dapatkan dalam bentuk pecahan bercampur. Okey, baik. Kita lihat di sini. Tadi kita dah tahu kita ada nombor 1,300,000. 1,300,000 juga boleh tulis dalam bentuk 1,3 juta. Okey, jadi 1,3 tu, kenapa 1,3? Sebab kita ambil yang ni. Nampak tak ini perbezaan dia? 3, 3, 3 kan? Okey, 3 yang pertama, 3 yang kedua. Jadi yang ni dikira sebagai juta, kita ambil dia 1. Okey, kemudian letak di selepas juta tu letak titik dan ambil 3 tu. 3 yang terdepan lah. 3 ni, okey. Murid tahu tak yang nilai tempat selepas perpuluhan? Okey, tadi kita dah belajar nilai tempat 10/100. Okey, selepas perpuluhan kita ada nilai tempat juga per 10, iaitu per 10, per 10, per 100 atau per 1000. Jadi 3 ni ataupun ini dalam perpuluhan. Okey, yang ni dalam pecahan. Jadi okey, 3 ni, sifar perpuluhan 3 ni juga adalah ditulis dalam perpuluhan, pecahan ialah 3/10. Jadi itulah kalau dalam ini dalam pecahan, ditulis dalam pecahan. 1,3 juta. Iaitu 1,300,000. Dalam bentuk, ini perpuluhan. Maafkan cikgu ya. Okey, jadi dalam pecahan ialah 1/3/10 juta. Ini dalam pecahan. Okey. Cikgu nak bagi contoh lain lah ya. Katakan murid ada 2,600,000. Katakan 600, okey. 610,000. Okey. 2,610,000. Okey. Kalau kita nak tukar kepada perpuluhan, okey, tadi kita dah belajar kan? Kita letak 2,61 juta. Yang sifar-sifar tu abaikan. Ya, kita abaikan. Okey, jadi dalam pecahan, okey, kita letak 61 ni sampai ke ratus kan? Jadi 61/100 juta. Ya. Kita boleh gunakan sehingga per 100 sebab dia ada 2 titik perpuluhan. Jadi katakan murid diberi dalam bentuk perpuluhan 1,5 juta. Apakah nombor dia? 1 juta, sejuta, 5, sifar, 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 sifar. Inilah 1,500,000. Katakan murid diberi sifar perpuluhan
32 juta. Apa dia? Maksudnya juta dia tak adalah kan? Jadi sifar, okey tak apa, kita letak je ya sifar di hadapan. Kemudian kita tahu juta ni ada 7 digit kan? Okey, 3, 2. Okey. Bermaksud belakang tu sifar lah kan? Sifar, 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 sifar. Jadi sifar di depan ni kita boleh abaikan. Bermaksud jawapan dia ialah 320,000. Okey. Sifar perpuluhan 32 juta tu juga bersamaan dengan 320,000. Ini kalau dia bagi awak dalam bentuk perpuluhan, sebut dalam bentuk nombor. Okey, nombor biasa. Okey, sekiranya dia bagi dalam bentuk pecahan. Katakan pecahan dia 3/5 juta. 3/5 juta. Jadi, murid perlu dapatkan per 10 ataupun 100 ni. Jadi, satu ni, kita dah tahulah satu ni maksudnya 1 juta. Okey, biarkan dia dulu. Kita dah dapatkan 3 dengan 5 ni. 3/5 ni, kita cari dulu. Okey, jadikan dia per 10. Macam mana? Darab 2, darab 2. Sebenarnya dia adalah 6/10. 6/10 ni tukar balik kepada perpuluhan. 6/10 adalah sifar perpuluhan 6. Jadi, kalau kita tukar pecahan ni kepada perpuluhan, dia adalah, satu ni kita kekalkan perpuluhan. Ataupun kita satu ni tambah dengan sifar perpuluhan 6. Ya? Iaitu 1/6 juta. Baru kita gantikan kepada macam tadi tu. Kepada nombor. Maksudnya ambil 1. Sebab ada juta, 7 digit. Jadi 6. Okey. Yang belakang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya dia ialah 1,600,000. Boleh faham tak yang ni? Okey, kita yang ni daripada pecahan kepada perpuluhan kepada nombor 7 digit. Okey. Okey, kita lihat di sini bundarkan kepada juta yang terdekat 1,600. Okey, kita 1,600 1,600,000 kepada juta terdekat. Dia minta juta terdekat. Jadi juta ialah sini. Okey, dan kita akan lihat nombor 6. Ingat tadi sifar 1, 2, 3, 4. Kekal ya. Yang ni murid perlu ingat ya. Ini tips ya. 5, 6, 7, 8, 9 ni kita akan derma 1. Maksudnya bagi naikkan 1. Jadi 6 ni dia berada di sini. Okey. Dan dia kata dia perlu tambah 1 dengan yang digaris tadi. Juta tadi. Jadi 1 tambah 1, 2 lah. Dan belakang semua ni murid hanya jadikan mereka sifar. Jadi jawapan dia ialah terdekat dengan 2 juta. Ya, bukan sejuta. Nampak di sini? Maksudnya terdekat 1,600,000 ni dekat dengan 2 juta. Okey, nampak tu? Dan 1,600 ni sama juga dengan 1,6 juta. Cikgu dah beritahu tadi kan? 1 juta letak 1.6. Atau 3/5. Macam mana dapat 3/5 ni? Sebab tadi kita dah belajar kan? Kemudian titik, perpuluhan. Kemudian kita ada per 10. Kemudian kita ada per 100. Dan per 1,000. Kita dah belajar kan? Jadi di sini dia 1,6 juta kan? 6 ni berada dekat per 10. Kalau dalam pecahan dia ialah 6/10. 6/10. Okey, jadi murid perlu bila boleh pecahan itu permudahkan, murid permudahkanlah 6 bahagi dengan 2 kan?
Jadi kita akan dapat 1, 6 bahagi 2, 3, 10 bahagi 2, 5. Ingat tak lagi ni? Okay, bila kita pemudahkan bahagi 2 di atas, bahagi 2 di bawah. Okay, jadi 1/3/5 juta. Okay, itu ini daripada nombor kepada nombor perpuluhan dan nombor pecahan. Kadang-kadang dia boleh bagi juga dalam nombor perpuluhan terbalik ya. Sebaliknya. Cari nombor yang ni. Okey, sekarang cabar minda. Okey, ada digit sifar 7, 1 dan 5. Tulis satu nombor, okey, 7 digit, maksudnya mesti ada juta. Yang terkecil, ambil yang paling kecil daripada kad-kad digit yang diberikan. Setiap keping digit tidak boleh, ni jangan buat ya. Ulang lebih 2 kali. Maksudnya kalau awak boleh gunakan sekali atau 2 kali sahaja. 3 kali tak boleh. 3 kali tak boleh pakai ya. Yang tu tak boleh. Sekarang murid dia minta 7 digit. Maksudnya ada 7, 1, 2, 3. Okey, 1 lepas tu jarakkan. 2, 3, 4, jarakkan 5, 6, 7. Maksudnya 3, 3, 3. Okey. Bila kita nak nombor terkecil, kita kena ambil nombor digit yang terkecil untuk berada di hadapan. Okey, siapa nombor digit yang paling kecil? Adakah sifar ataupun 1? Okey, untuk di hadapan, walaupun sifar adalah digit yang terkecil, tapi murid tak boleh mula satu nombor tu dengan sifar di hadapan. Contohnya macam ni. Sifar 1. Sifar 1 adalah 1. Okey, sifar di hadapan tu seolah-olah tak wujud. Okay, jadi jangan gunakan sifar di hadapan untuk mencari nombor terkecil. Okey, jadi kita boleh gunakan digit 1 lah. 1 masih boleh diterima. Dan okey, seterusnya gunakanlah sifar tu sebab kita boleh menggunakan digit itu tapi tak boleh sampai lebih daripada 2 kali. Jadi untuk juta 1, untuk ratus ribu sifar, saya boleh guna sifar lagi. So gunakan digit-digit yang kecil dahulu untuk mengisi nombor di hadapan ni. Okey. Untuk 10,000 pun saya letak sifar. Cukup, tak boleh pakai lagi. Okey. Okey. Seterusnya, nombor digit 1 saya dah pakai sekali. Saya boleh tak guna lagi? Boleh. Jadi saya akan terus dengan 1. Okey, untuk ribu. Ratus ribu saya akan gunakan. Okey, sekarang digit 1 pun dah 2 kali saya pakai. So, saya akan pangkah. Kemudian, kita ada nombor 5 dan nombor 7. Siapa yang terkecil? 5. So, saya akan gunakan 5. Saya nak gunakan 7 tak untuk puluh atau saya gunakan 5 untuk puluh? Sebab dia kata boleh 2 kali kan? Jadi cikgu akan gunakan 5 lagi untuk puluh. Dan akhir sekali, sah dia 7. Jadi saya akan mendapat cipta satu nombor 7 digit yang terkecil. Iaitu 1,1,557. Okey? Boleh tak guna nombor lain? Boleh. Tapi cuba tengok sama ada awak mendapat nombor yang lebih kecil daripada cikgu ataupun tidak. Okey? Murid boleh cuba ni di rumah. Bermain dengan nombor ya. Dan kaji. Okey. Okey. Yang kali ni kita akan belajar macam mana kita nak tulis nombor yang dalam bentuk perpuluhan. Okey. Sekiranya murid dapat nombor dalam bentuk perpuluhan seperti ini. Okey, murid kena ingat ya. Ni dia yang saya sebut tadi. Sah, per 10, per 100, per 1000. Okey, jadi bila kita tulis dalam perkataan ataupun sebut dalam perkataan, murid perlu menyebut nombor selepas perpuluhan. Ini, okey, maksudnya selepas perpuluhan ni yang belakang. Belakang perpuluhan tu. Okey, satu per satu. Contoh, okey, sifar. Okey, yang ni dia tulis sifar. Perpuluhan, eja perpuluhan macam ni ya. P-E-R per, P-U pu, L-U-H lu, A-N. Perpuluhan. Okey. Titik dekat situ. Okey, kemudian sifar ni, okey, yang ni. Sifar 51. Okey, sifar perpuluhan sifar 51 juta. Okey, ini dalam perkataan.
Ya, ini tadi dalam bentuk angka. Okey, ini angka. Okey, senang saja kan? Okey, contoh yang ni. Bagaimana murid nak tulis ni? Okey, dia bagi dalam bentuk angka. Okey. Adakah dalam bentuk perkataan yang macam ni? 0.18 juta. Untuk yang ni. 0.18 juta tak kita panggil? Betul atau tidak? Okey, seperti yang saya kata tadi, saya ulang lagi ya. Untuk nombor perpuluhan, tulis digit 1/1 tanpa nilai tempat dia. Okey, contoh yang ni salah. Kena sebut digit-digit dia sahaja. Okey, sifar. Okey, yang betul ialah macam ni ya. Sifar perpuluhan. Okey, digit apa ni? 1 kan? 1. Digit apa ni? 8 kan? 8. Itu saja. Ya, tanpa letak per 10, per 100, per 1000. Tak perlu. Okey, itu sahaja. Sebutan dia digit 1 1. Okey, senang kan? Okey, bagaimana pula bila kita mendapat nombor dalam bentuk pecahan? Contoh yang ni. Okey, 3/4 juta. Okey, murid boleh sebut 3/4 juta ataupun murid sebut 3 suku juta. Ya, nampak ni? Okey, sebab apa? Ingat tak dalam topik pecahan yang kita belajar? Okey, kita kalau ada 4 pecahan yang sama besar, okey, kita boleh kalau satu sahaja yang diambil, okey, kita tulis 1 per penyebut dia 4. 1/4 atau okey, kita tulis 1/4. Per 4 tu kena rapat ya. Atau kita tulis 1 suku. Ni suku lah. Kalau 1/4 tu kita sebut sebagai suku. Jadi kalau dia ialah okey, dalam 3. 3/4 ataupun dalam perkataan dia 3/4. Kita tulis juga 3 suku. So ni suku. Ada 3 suku kan? So 3 suku. Jadi kita juga boleh sebut 3/4 juta ni sebagai 3 suku juta. Kalau 2/4, macam mana dengan 2/4? Ingat tak? 2/4, ada lagi kalau contoh ada murid yang masih kurang faham. Yang ni kan, dia sengaja letakkan per 4 ni. 2/4. Tapi murid perasan tak? 2/4 ni juga bentuk dia adalah sama dengan, kalau cikgu letak macam ni, sama tak? Sama kan? Yang sebelah sini tak ada. Sebelah sini sahaja. 2/4 juga tu adalah 1/2. Yang telah dipermudahkan. Dan 1/2 kita boleh sebut sebagai setengah. Okey? Separuh. Ya, setengah atau separuh. Jadi dalam soalan ni, bolehkah 1/2 juta disebut setengah juta? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, setengah juta. Tapi biasanya kita tak pakailah separuh juta ni. Ya, kita guna setengah juta atau 1/2. Okey, soalan kedua dia, nyatakan benda ni dalam perkataan. Macam mana? Bila murid nyatakan dalam perkataan, okey, ini adalah nombor bulat. Okey, yang kedua ni adalah nombor pecahan. Jadi, cara nak sebut dalam perkataan, murid boleh sebut nombor bulat tu dulu ya, yang di depan. Iaitu 1, kemudian koma. Okey, kemudian sebut nombor pecahan iaitu pengangka dia 2. 2. Ni ada garisan tengah per. Per ni jangan jarakkan ya, dia dekat dengan penyebut 5. Kena tulis macam ni. 1/2/5 juta. Jangan tulis macam ni pula. 1,2
jarak per, jarak 5, jarak juta. Ini pun salah. Ya, sebab pecahan dia kena rapat. Okey? Tak, yang ni. Okey, ini akhir sekali. Okey, macam mana cara menulis nombor yang manakah betul? Okey, lelaki tu. Okey, mari kita baca bersama-sama. Okey, ini perkataan 2.085 juta. Jadi dia tulis pun 2.085. Tengok tu, tulis satu persatu digit tu ya. Bila kita sebut di perpuluhan, selepas nombor-nombor perpuluhan tu kita sebut satu per satu. Okey, betul. 5/8 juta. Okey. 1, ini nombor bulat. 5/8 ni adalah nombor pecahan. Okey. Jadi apa yang murid perempuan ni buat? Satu, dia letak di bersama dengan nilai pengangka. Betul kata ni? Betul tak ni? Ini penyebut. Betul tak yang dia tulis? Per 8 ni betul. Tapi yang ni, 1/5 betul tak di atas ni? Apa yang saya kata tadi, bila pecahan nombor bulat tu asing. Bagi dia besar, nombor besar. Okey, 1. Tak payah nak gelapkan sangat tapi maksud cikgu besarkan. Kemudian 5 di atas pengangka per 8. Ini cara yang betul ya. Dan ini adalah salah. Baik, itu sahaja perbincangan atau perkongsian cikgu pada hari ini. Okey, sekian terima kasih kerana mengikuti pembelajaran daripada Cikgu Stella. Selepas ini, murid boleh cuba untuk buat latihan latih diri. Sekiranya murid ada soalan, bolehlah PM Cikgu. Okey, bertanya dan sekiranya dah siap, boleh cuba hantar untuk Cikgu semak. Okey, terima kasih murid-murid. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Bye!